Assalamualaikum, hi, hello, tajahau, vanakkam. Welcome back again to another episode of Overload Podcast Malaysia Season 2 with me, Firman Cyril, and with my crew from Twilight 17 Studios. So, aku tak nak cerita panjang kan? Hari dah malam. Orang ni pun dah tunggu aku lama. Dan aku pun memang excited gila nak jumpa dia. Sebab ni adalah someone yang, kalau korang minat Malaysian fashion, Malaysian streetwear, tak kenal dia, okey lah, sikit lah, aku boleh faham lah. Sebab dia memang down to earth punya person. Tapi tak kenal brand dia, tu memang something wrong lah. So dengan aku hari ni, nama penuh dia Zulkifli Saleh, tapi lebih dikenali sebagai Kayu, daripada Super Sunday. He is the owner and the founder of Super Sunday. So selamat datang Encik Zulkifli, Cik Kayu. Alamak, dia sebab kita tak tahu kan. So okay, sebab dia nak address diri dia sebagai Cik Kayu, so Cik Kayu. So Kayu, kau boleh introduce sikit diri kau, nama, umur, what you are doing, and basically when kau start rasa this minat untuk streetwear fashion ataupun designing ni mula untuk kau? Okay, first of all aku nak say thanks to Overload sebab invite aku nak cerita sikit banyak pasal brand. Nama aku Kayu, orang kenal as a Kayu, K-I-O-U-E. Aku founder of Super Sunday. Umur 36 tahun ni. Sudah beranak, sudah beristeri. Make it clear, kena make it clear. Dah 13 tahun buat brand. And then kenapa aku start buat brand, aku minat dekat satu. Aku start dengan, aku start dengan brand lah. Brand ni terjadi dengan organically sebab sebelum jadi brand dia jadi collective graffiti artist. Okay. So aku dengan member aku. So collective graffiti artist ni means you design together, is it? Ke? Kita buat crew lah. Alright. Okay. Tahun 2005-2006 itu kita ada scene graphs tu tengah grow. So kita pun nak jadi part of graffiti artist. So kita cek team lah, cek crew. So aku ada 4 orang kawan. So kita orang decide untuk kita develop crew lah kan. So aku nak develop crew graffiti. At the same time aku buat job untuk klien lah, macam government ke swasta ke. So that's why aku buat crew. So dari graffiti tu dia dah start buat job. So adalah job-job besar yang aku dapat. And then at the same time aku join juga, aku ada belajar buat baju, buat script, buat blog. Yes. Aku nak survive masa tu dekat KL. So macam mana aku nak dapat duit, aku start belajar dengan member aku ni. Dia buat painting, so aku belajar dengan dia buat painting and then jual baju dekat door store. So lepas jual tu, and then aku buat graph. Dan adalah few job dapat, and then ada duit. Kita orang rasa macam zaman tu zaman indie. Betul. It's very strong. Hujan. Walaupun zaman ni tapi dia very strong influence Dia strong influence aku pasal zaman tu yang cakap, "Weh, fuck ni Mamat ni macam suka gila dengan sound music yang lain zaman tu kan." Zaman tu memang itu indie, rock, The Strokes zaman tu. Yes. Zaman tu. So aku join event, and then at the same time aku buat baju. Masa join event tu aku buat graph, sometimes aku jual baju. So ada budget lebih tu, kita orang fikir, why not kita kumpulkan semua local brand and join dekat indie event ni. Dah satu tempat, kita jual kan semua brand. Even termasuk CD ke, apa nama, filem pendek Fahmi Reza 50 tahun sebelum Merdeka. 10 tahun sebelum Merdeka. 10 tahun sebelum Merdeka. Dia ada buat short film tu, macam filem the hidden story behind apa nama Merdeka. Sebelum Merdeka tu ada berlaku satu, adalah kes aku lupa nama, darurat macam tu lah. So adalah Maliknya album Melayu pertama daripada keluar Kartel tu, apa nama, Malik KO
So dia launch pun kat kedai ni. So tu yang idea dia datang daripada indie punya event, come out dengan satu multi-level store untuk develop dan untuk jual dengan baju local designer ataupun local brand zaman tu. So dari situ tong cari kedai, and then suddenly door store punya owner beritahu yang ada kedai kat sini. Kat sini. So you buy the shop, is it? The shop lot, this lot lah. Rental lah. Mana tahu abang beli, kita tak tahu. So aku rent. So dari situ start jual. Tapi itu bukan macam main subject, main business aku. Itu je part of kita punya investment daripada syarikat graffiti. So at that time, this was like 2006 lah, 2007. So that is nearing the opening of the official opening of Super Sunday lah. So waktu tu dengan all this strong influence of indie music and everything, be it bukan music je lah, saat time tu is something yang bagi aku lah, we can see a shift in whatever period of time yang sebelum, kira from the change of the millennium 2000 until 2006 tu, dia mesti stagnant sikit, dia macam ikut zaman lama sikit. Tapi bila 2007 ke atas tu, there's a shift yang orang boleh terima indie music, for example, all this World of Rock, Rock the World, Rock the World and those kind of thing. Memanglah Rock the World tu, memang aku panggil band besar-besar, memang orang datang. Tapi it's still rock in Malaysia at that time dah jatuh. I mean zaman 80-an yelah rock kapak kan, tapi now you are bringing a new elements into the Malaysian punya scene. So waktu tu kau buat tu graffiti, macam mana dia terus, aku tak tahu kau still buat tak graffiti, tapi how did it come to be this Super Sunday? Itulah bila aku dah start masa aku buat graffiti crew tu, aku influence, even graffiti crew tu pun dia punya image dia pun pelik sikit. Dia itu rock punya apa nama, attire. So aku nak dia blend in dengan indie scene. So aku nak jadi part of community yang bangunkan indie ni scene, even brand music ke film ke. So dari situ dia dah apa nama, influence Super Sunday ni to tap in dekat market indie. So dari situ start lah buat jual, tapi at the same time aku buat job graph juga. Job graph mesti buat sampailah tahun 2010, 2011 aku start quit on graph. Last job aku dekat Melaka, 200 meter dengan apa nama, Bandar Melaka punya government. So dia bagi bajet tu 200 meter bang. 200 meter. Itu Sombok punya larian tu. Ya Allah, 200 meter. 200 meter tapi 3 tingkat, ada yang 4 tingkat. Dah bangunan ni tinggi dah, dekat sungai, Melaka River tu kan. Bangunan yang ada cat, so first year kita buat dengan collective group yang lain company. Second year aku dapat full job tu, provider tu hire graffiti artist lah. So dari situ aku start, inilah job aku graph, dan aku nak jump in masuk, aku nak building apa nama, brand 100% lah. Super Sunday ni as a brand dah. Aku tak nak dia dikenali sebagai graffiti crew lagi. Sebab sebelum dari 2007 sampai 2010 tu kita full blast marketing Super Sunday ni as a store, dengan tapi orang lebih kenal store dengan graffiti lah, orang tak kenal brand. Lama tu aku buat brand juga, buat juga baju, tapi tak full fokus kan. So 2011 tu aku start Super Sunday brand. So betul lah, I mean after, even now dia punya the ambience in this shop is different. Dia rasa lah different, dengan dia nampak ada exclusivity dia, ada very strong brand untuk orang datang kedai, orang rasa this is something yang I want to look at and everything. So okay, kau cakap tadi pasal graffiti crew kau, in which you jump, you not quit lah, I mean you focus more on Super Sunday sendiri. What happened to that? What happened to them? That graffiti. Okay. Sebelum quit tu, dalam 2010 semua dah start buat bisnes sendiri.
semua orang dah ada fokus bisnes sendiri. Sustain dia sendiri lah. Aku pun fikirkan sustainability untuk next 10 years apa buat. Lepas semua orang dah tak nak jump into graffiti sebab masa tu graffiti dah slow down. Slow down, dia sangat toksik sama tu. Sebab maybe kita punya team terlalu loud marketing service. Masa tu company graffiti ni kat Malaysia tak banyak sangat. So kita compete each other, very strong competition. So aku tak nak ada to compete. So aku just semua macam yalah kita jump in masuk graffiti ni. Aku rasa ni bukan kita punya, kita ada banyak benda lagi kita boleh buat. Next potential kita tak tahu. Buat graffiti ni aku dah sampai rasa ni limit aku dah. Aku tak nak pergi next sebab aku tak rasa aku boleh jadi artis yang bagus. Sebab aku rasa aku good on service, service client, and so faham. ada aku buat on art aku, on aku self satisfaction, tapi aku more fokus on macam mana aku nak sustain. So bukan untuk aku punya personal lah. Betul dia the creative side tu bukanlah nak kata tak penting, but it's second nature to you in a sense sebab you lagi more to aku nak secure client so that people yang aku tahu more creative than me can express themselves lah in that sense. Alright, so cerita pasal Super Sunday. Sebelum kita cerita pasal Super Sunday ni, cerita pasal nama kau dulu. Kayu tu. Nama Kayu tu, yes, kau cakap this is satu nama, from what I read lah, it came from your b-boy and graffiti punya background. Tapi as someone yang run a big brand like Super Sunday now, kau tak rasa nak tukar ke? Ataupun bukanlah nak tukar, tertinggalkan nama. Sebab tadi ni satu benda belakang kamera lah, dia cerita aku Kayu ni orang sebut Kiwi lah, KO lah, dia macam-macam. So I mean the pride is in the name kan. The pride, somebody's pride is in the name. Takkanlah orang kau salah panggil nama kau pun kau tak shock kan. So this nama Kayu ni kau rasa kau kena maintain sebabkan it's good for the brands, Super Sunday punya brand, ataupun is this a persona you want to wear in the fashion world, or how does it go? Kayu ni aku dapat masa tu kita nak buat Malaysian World Record. Okay. So as a graffiti artist kau kena ada nickname. Sebelum tu aku pakai nickname aku betul. So aku tulis lah graffiti B.O.B. So on graffiti pula bila kau repeat lettering dia macam kelakar. Dia tak ada creativity. B, O is okay, but B again is macam boring lah. Kau kena revise balik styling tu. Nanti dah jadi macam dia akan nampak sama. So that's why dia kena ada nama yang lain. Macam tu alphabet. Alright, okay. So dia ada K, ada I, ada O, ada U, ada E. Totally 5 tu lain. Tapi sebut nama lain. Sebutan memang susah. Aku inspire by last minute masa tu dia nak dapat aku nak tulis nama kau ni. Nama ni kau apa? Dia nak letak dalam sijil record. Tapi masa tu aku tengah main game apa nama Dragon Ball Z. Apa Kaioken ke apa? Kau macam serius lah Kaioken? Serius bro? Okay, aku boleh relate lah. Bola jiwa. Situlah datang lah nama. Dia last minute dia macam aku suka main power dia macam aku rasa Kayu ni macam best lah. Dia unik. Aku suka Jepun. Aku daripada zaman lepas sekolah aku inspire Jepun banyak sangat. Aku sangat fokus kat Jepun. On styling, street, ideologi semua aku suka dia. So Dragon Ball saja game yang aku main dan tu saja game yang aku tahu. Ni apa yang lawan satu tak? Okay, alright. So zaman tu aku into sangat dengan game tu. Tak apa lah. Yang aku pilih, okeylah aku ambil je lah kan. Aku tak rasa benda tu tak bawa lama. Cuma aku rasa macam okay kot. Aku just bagilah nama KIO. Dia KIOE kan. Dia kalau betul legend dia KAIO. KAIO. Kalau dalam game lah. Aku terbalik kan KIO. Aku nak bunyi Kayu kan. Saya nak tulis langsung letaklah KIOE. Okay, random bagi. Sampailah aku ada buat satu show tu. Masa tu aku still buat B-boy ni. Okay. Last show aku dengan DG masa tu dekat Sarawak. So dia every announce B-boy akan keluar, dia akan announce B-boy. Ya, betul. B-boy tu. And then B-boy aku ni B-boy
announcer tu dia akan stop. B-boy atau mana dis? Macam kayu kiwi. Okey dan aku keluar. So aku dah nampak macam weh, nama dia dah susah. Tapi aku dah letak nama aku dekat Malaysia Go Record. So ni nama yang aku nak. Ya, betul lah. Sebab B-boy ni aku dah masa tu dah 30%, 10% dia tinggal di last job aku. Sebab tolong member aku kan. So aku just aku dah This was back when? 2006. 2006 okay. So aku terpaksa lah. Itu first time aku nampak dia punya weakness on nama dia kan nak sebut. Tapi sebab aku ni degil, aku rasa macam fuck it lah. Aku rasa sebab aku tak nak duduk aku tak nak jadi orang, aku tak nak jadi apa nama frontman. Man behind the scene, man behind the works. Ya, faham. As a graffiti artist kau memang illegal punya graffiti kan. So aku okay lah, aku just nak nama yang tak orang kata tahu tak apa. So aku tahu aku punya award. So that's why aku just keep carry forward. So aku rasa tu identity aku since aku rasa since that day of main game. Kesilapan. Sometimes we just can't live with the name. Whatever mistakes we did, kita hidup lah nak buat macam mana kan. Alright, okay. So untuk kau as someone yang dah dalam fashion world ni lama kan, yes, kayu kiwi apa tu, it might sound as a mistake for you ataupun sebab dia susah nak pronounce kan. But do you think nama tu bring such importance to the brand? Sebab for example, we interviewed Prim KL, right? PKL, sorry, kan? PKL. The owner, nama dia penuh adalah nama dia lain lah kan, tapi dipanggil Mama kan. So even people yang close to him, some bukan people yang close to him lah, people yang lepak dengan dia pun kadang-kadang tak tahu nama dia sebenar apa. So but people always Mama ni memang PKL kan. So as you, nama Kayo, in which for me brings a bigger stature because you have been in a lot of the industry before this, B-boy and graffiti artist and so. How important is that dalam bantu your brand, especially Super Sunday? Does it affect? So for example, okay, we have Yeezy, Ye, right? Kanye we call Ye, right? So those kind of nama pun sometimes bring so much value kan. So does that happen to your brand? Jadi tak nak brand kau macam tu? Since aku develop brand 2011 sampai sekarang, aku rasa tak ramai orang tahu owner dia siapa. Kalau ada interview then dia tahulah. Tapi so far fans and buyers, customer semua, dia tak tahu macam apa. Pernah kau datang orang masuk sini macam, bang, saya nak check owner dia. Dah, tak nak. Semua nak tahu, tapi aku memang aku macam dia, aku nak jadi orang behind the scene. Aku tak nak nama aku reflect brand. Sebab aku tak nak aku jadi one of the head untuk this brand. Betul. Aku nak ada ramai lagi brand head yang akan run this brand. So aku just one of the tools create blueprint to drive. So aku sebab aku inspire dengan satu designer ni, dia nama dia Ray Gaubu. CNC punya. Yes. So tu big influence aku. Aku suka dia punya cara dia present on art, on brand dia dengan dia punya craft kan. Aku suka dia punya shyness dia tu. So aku suka quality tu. Aku suka quality of mysterious. Dia punya misteri tu sampai brand ni aku dah lama gila suka dah lah, aku baru tahu dia ni siapa. Aku suka rasa feel tu. Aku nak customer feel benda yang sama. Aku nak kau jangan fikir pasal aku. Nanti once kau dah suka betul, then baru kau tahu siapa. Faham? Aku nak yang macam tu. Sebab ada even Kanye, Virgil, ni semua designer yang aku rasa influence one of
big influence juga. Aku suka craft, tapi aku lebih suka Ray. Cara dia dictate the brand. Cara dia duduk dengan society, dengan designer, brand, business, macam mana dia duduk di belakang dan run dia punya craft. So bila okay, we're talking about humility. In a sense, it's humility. You are up there, but you are putting yourself here for people to be comfortable with you, people able to work with you, for you to understand their point of view macam mana and everything for your brand sendiri. So bila kau buat macam tu dalam brand kau kan, let's say okay, kau in your own management team and everything, right? Does that attitude of humility to reflect on this baju, this whatever product you buat? Sebab sometimes, right, for example, Virgil lah, kita ambil Virgil dia someone yang, if kita follow dia punya talks and everything kan, dia sebenarnya someone yang sangat tak banyak bercakap, tapi bila you bercakap pasal fashion dengan dia, he became so loud yang kau rasa macam kau ni orang yang sama ke? Betul tak kan? So kau orang yang macam tu ke? Ataupun kau okay, kalau dalam meeting management nak buat let's say collection baru, kau senyap je, kau dengar je semua, last sekali kau akan this is what I think? Ataupun kau more aktif daripada start dalam management lah, dalam your brand management punya? Aku suka yang aku one to one. Aku bukan yang 1 to 10, 1 to okay. Aku bukan yang tu. Aku suka 1 to 1. Okay. So on branding saya pun dia macam tu. Style macam tu. Aku start develop idea satu-satu, explain tu someone yang boleh explain tu ada, and then aku explain lagi. So dia step by step lah. Dia tak ada not a mess aku people bukan loud. Aku tak loud. Aku bukan jenis loud. Okay. Faham. Sebab yalah, lain cara management tu is different from people to people kan. Okay. So kita masuk pasal brand Super Sunday as a whole lah. Sebelum kita take 5 kan. Okay, sebelum kita take 5, kita masuk dulu sentuh sikit pasal Super Sunday ni. So Super Sunday is been, jujur cakap, ni brand OG lah. Brand OG in Malaysian streetwear. Come on, kalau kau tak tahu Super Sunday, aku yang tak follow streetwear before ni pun aku pernah dengar Super Sunday kan. So is a name yang orang kena tahu in a sense lah kan. So kau being starting of this brand, and in a sense the genesis of Malaysian streetwear, bagi kita orang sikit lah, apa cabaran yang paling tough selain marketing kan, selain marketing your brand, what is the toughest challenge that you have to face in dalam bahasa Melayu dia pelopor kepada dunia ni lah, kepada industri ni? Complicated punya soalan tu. Aku rasa paling susah selain marketing. Marketing is always So untuk building a brand punya structure lah, on management team, on design direction, macam mana siluet dia masa sebelum jadi ni lah. Nak cipta, kau nak fikir 10 tahun ke depan punya visual, macam mana kau nak buat, macam mana kau nak imagine, kau nak bagi idea yang kau fikirkan ni kepada orang team kau, and then kau nak dia faham apa yang kau cuba sampaikan. So benda-benda ni aku rasa yang kompleks lah pada aku. Selain the production pun one of the key yang memang aku rasa sampai sekarang lagi gaduh lagi. Memang berperang lah. Itu part memang paling susah. Financial and then moral support. Siapa yang tahu building brand dalam Malaysia? Macam aku betul zaman tu aku nak cari siapa yang boleh tolong aku bagi tahu macam mana nak bina brand streetwear, sebab tak ada reference. Yang ada contoh zaman dulu Liberty pun dah tak ada. Banyak yang OG brand yang dulu pernah ada, tak ada reference. So itu antara moral support yang aku rasa memang susah sampaikan. Aku rasa aku pernah give up
Pernah give up. Stop all. Macam mana nak buat? Tak give up one point lah macam mana. Tapi bila kau tidur bangun balik so dah dapat feeling semangat tu balik. Okay. So serba sedikit lah pasal challenges kawan. So sekarang kita akan take a break 5 minit dan kita ambil nafas dulu kan. Banyak benda nak kena ambil kan. So ambil nafas 5 minit dulu, and after this kita akan sambung cerita pasal Super Sunday tapi more in details in regards to your collaboration, pasal dunia dulu Lokala, and apa your next project, and moving forward about Super Sunday. Alright, so we're gonna be back in 5 minutes. Stay tuned. Alright guys, welcome back to Overload Podcast Malaysia with me Firman, and today I'm joined with Kayu, owner and founder of Super Sunday. Alright, so tadi kita dah cerita sikit pasal Super Sunday ni and apa challenges kau lah kan waktu nak buat ni kan. Alright, so sekarang kita nak go into sebenarnya apa yang Super Sunday nak. Sebab tadi kau dah cakap, tadi kau dah cerita, at the starting is for you to accommodate the indie scene, be it music, be it graffiti artist, be it baju, be it whatsoever. Kalau makanan pun ada, kau rasa kau dah ambil dah tu, kau dah support dah. Kau budak baru, okay tak apa, kita support. Kau dah baru, makanan kau tak nak jumpa kan, nanti kita tak tahu kan, tu benda tu lama. So now you've grown in stature. Kau dah ada nama, you've grown more and more, people keep on asking for your brand kan. So what do you want now? Where are you going with Super Sunday now? Sekarang ni aku rasa our mission lah, our company mission, brand mission is to expand as much as we can lah, and to buka, to place Super Sunday ni dekat any state of Malaysia. Kita cuba jadi satu brand yang kalau boleh lagi banyak kedai Super Sunday dekat setiap negeri. Kita punya plan. Setakat ni so far paling latest kita akan buka bulan ni sebenarnya dekat Melaka, Dataran Balawan. Okay. So tu second store kita. So maybe next di Johor, maybe di Ipoh. Maybe ada few kedai, few plan yang kita dah setting. Akan ada buka lah next location. So tu yang for the current mission lah. And then untuk long term lagi kita rasa banyak line yang kita akan keluarkan lah daripada Super Sunday, which is range dia tak terfokus pada t-shirt ataupun basic. Dia adalah barang-barang lain untuk wear. Kita cuba nak banyakkan lagi dia punya artikel, cuba cover sebanyak mungkin lah range tu. Alright, okay, so meaning by yalah, growing in brand means that you have to become more accessible. Betul lah. Kalau lagi accessible, lagi senang lah untuk orang, and your brand pun meningkat. Yes. Alright. Okay. So in regards to the vision of Super Sunday, I mean, kau dah tak accommodate indie. Bukan nak kata kau tak accommodate indie. Aku rasa kalau ada orang with a good business proposal for you, aku rasa kau akan accommodate je benda tu. But now, sorry to say, no offense to indie people, but there's no such thing as indie. Sebab kau buat apa pun, kalau benda tu best, is going to go viral, and you are never going to become indie anymore. There's no underground anymore kan. So apa vision dia sekarang? Sebab mission kau adalah untuk expand, right? Mission is expand, okay. But the vision of Super Sunday? The vision deep juga tu. So vision ni dia aku rasa aku tak letak brand ni terlalu tinggi sangat. Aku letak dia tinggi, tapi dia terlalu tinggi sampai aku rasa macam unachievable sebab dunia sekarang terlalu cepat shifting dia. So aku tak nak terlalu ke depan sangat, sebab dia akan jadi satu burden kan. Ada dream tu ada, setiap vision tu ada, mission tu ada, tapi vision ni pada aku dia terlalu jauh untuk aku set up sekarang. Sebab aku dulu pernah set up vision, tapi dia tak, sebab dia shifting. Every 5, aku rasa aku nampak dalam 8 tahun 5 tahun dia akan, every industry dia akan start shifting.
So aku tak nak dia, aku terlalu kompleks untuk fikirkan pasal. Faham. Not thinking like something yang terlalu Just letak dia expanding brand tu worldwide. So aku rasa tu antara benda yang paling besar yang aku rasa berat untuk brand Malaysia grow global. Aku rasa lah untuk aku lah kan. Tapi aku rasa achievable bila nationwide aku boleh cover. And then maybe kita boleh pergi grow global. Faham. Normal lah. Take one step at a time. Yep. Alright. Okay, so cerita sikit. Kau dah buat benda ni 13 tahun. Babe, kalau Super Sunday ni orang dah masuk form 1 betul tak? Kalau ni anak kau dah ada uniform lah. Baru masuk sekolah minggu ni kan. Baru masuk sekolah balik minggu ni. So 13 tahun. Mesti ada lowest point. Mesti ada. And for example, there are brands yang sangkut tengah jalan, yang was faced with legal action and everything. So what's yours? What's Super Sunday story of being a lowest one? Bukan nak kata ada. Kalau tak ada cakap je tak ada. Tapi what is the most difficult time that Super Sunday have to face at one point? Masa ada one point tu kita terpaksa tu, aku terpaksa keluar dari syarikat. Uish. One point 2009 aku. Serius ah? Aduh. Ni cerita syok ni. Okay, kau keluar dari syarikat, betul? Aku 2009 aku pernah tarik diri dari syarikat sebab masa tu syarikat penuh dengan hutang. So dia tak mampu nak run. Tapi aku lepaskan kat partner aku lah. So partner aku jalan. And the same time aku cari duit untuk gain balik punya life kan. So aku sedang 6 bulan lah macam tu. Itu aku rasa the lowest point aku. Sebab terpaksa aku lepaskan craft aku. Masa dream aku yang aku cipta, pasal keluarkan sekejap. Aku tak tahu berapa lama masa tu. Aku just cakap aku tak mampu nak handle lagi sekarang ni. Bagi aku 6 bulan. Aku rasa macam tu kot dialog aku dengan dia. Ke setahun ke macam tu. Aku cari balik duit aku, dan aku bayar sikit hutang aku dengan syarikat. Dan aku rasa dalam 6 bulan macam tu aku push to the next level aku kan. Dan dalam 6 bulan aku dapat balik share aku take over balik company ni dan aku run sendiri. Aku ada 2 orang partner. So 2009 tu sudah 2 tahun je tu. 2009 tu ciao, 6 bulan tu aku ambil balik. Itu paling aku rasa paling Kau macam Steve Jobs Malaysia lah, in a sense. Kira Super Sunday ni boleh jadi champion lah. Kau beli balik weh. Beli balik weh. Betul lah. Steve Jobs macam tu kan. Dia kena kick by dalam his story is being kicked lah. But this is what is your choice because of the situation yang korang you guys are facing. So at that point, tapi mesti orang tak tahu. tak tahu. So mesti orang macam, kalau contoh someone nak kau sit baju kan, mesti ada macam ada baju tak? Boleh tak? Aku nak baju kau tu, tapi aku tak sempat beli lah. Lagi ada tak? Mesti ada tak orang pernah approach kau at that point? Masa tu aku tak fokus dekat masa tu brand Super Sunday ni tak bukan jadi pilihan. Masa tu banyak brand. Masa tu aku masa indie brand tu kita buat kedai tu ada lebih kurang 50 ke 80 brand. Serius lah? Kedai kecil ni 50 company, which is title tu company lah kan. Bawa 50 brand kat dalam satu kedai. Memang compact gila dan sangat compact. 50 brand. So masa tu aku brand ni terpaksa compete dengan brand yang lain lah. So banyak brand yang bagus masa tu. So brand aku bukan pilihan tu. So tak adalah aku terasa sangat ada orang tanya ke nak beli baju tu. Aku tak dengar zaman tu. Cuma aku fokus dekat graph. Zaman tu aku rasa company ni sampai 2010 2011 company ni Super Sunday dikenali sebagai store yang jual brand dengan graffiti service. So tak adalah terasa sangat. Baju pun kita buat pun sikit gila. Ada baju okey kita train lah kan. Ada design, member aku buat design dan kita buat design. Kita jual. Tapi tak agresif lah. So that's why aku 2011 aku rasa macam brand ni sepatutnya ada brand yang orang handle, which is proper collection, ada draw yang fokus, proper selection of design kan. So that's why aku rasa 2011 aku pump develop brand. So at 2011 you changed the concept of the store, in which you are focusing more on your brand rather than taking up brands from other brands lah. Bising tak orang tu? Bising juga. Kawan-kawan sendiri kan? Lagi kawan-kawan sendiri kan? Sebab dia dah biasa dapat exposure daripada kedai ni. Tiba-tiba aku stop exposure tu kan. Tapi aku terpaksa buat sebab
banyak, almost half lah daripada tu tak boleh nak renew stock, tak boleh nak update design. So banyaklah ada weakness dia, macam even company lama pun ada hutang. So benda-benda tu mainkan peranan dalam kejatuhan demand ataupun management brand-brand yang ada dalam. So aku rasa pun aku kena take satu step yang serious step untuk make sure dia orang betul-betul. Oh, sorry. Boss call. Make sure dia orang belajar building brand sendiri. Instead kau bayar consignment kan, yang rendah aku bagi. Why not kau jual sendiri? Fikir macam mana nak rental kedai, hire staff. Kalau kau rasa brand kau bagus, aku rasa kau kena percaya dengan plan kau tu. So that's why aku rasa aku 2011 aku rasa terpaksa tutup dan aku kena fokus kat company aku sendiri. Instead aku kena fokus kat brand lain. Because bila kau buat macam tu kan, ada tak this one cerita sikit je lah kan. Ada tak yang datang attack kau macam kau apa punca? Bukan nak kata kau bahasa kasar dia itulah kan, tapi in a sense macam asal kau buat macam ni tu kan, asal kau buat macam ni sedangkan we've been this in 4-5 years we are doing this together, kenapa kau decide for it now? And macam kau cakap memanglah dia orang bising, but was there any extreme attack? Extreme attack. So far tak ada lah. So far ada orang yang datang tanya lah, ada datang tanya kan. Tapi tak adalah sampai extreme attack. Semua sebab semua orang buat duit. Masa kedai tu ada tu, semua orang buat duit, semua orang happy lah. Bila tak happy tu tak boleh lah nak attack kedai lah, sebab kita dah share sama-sama kan. Sebab semua happy. Masa dapat happy dan masa tak happy kena tak happy sama-sama. Bangun naik sama-sama. Alright, so tu cerita Super Sunday punya kedai. Now kita nak cerita pasal the head of things. Bukan the head of things lah, dia punya permulaan yang buatkan indie ni tak lagi indie kan. Sekarang kita ada sneaker lah, dulu kita ada lokal lah kan. So lokal lah, kalau kau boleh buka kedai yang ambil 50 brand, confirm you are someone yang actively involved with that event, right? So apa opinion kau pasal lokal lah time tu lah kan, since kau ada waktu tu. So apa opinion kau pasal tu? Waktu tu banyak kot event lokal lah, like 2 minggu sekali je ada event ke every week ada event kan, macam tu kan. Every month kot. Aku rasa lokal lah ni sebenarnya dia punya cerita dia, asas cerita tu kita ada 10 brand lah tu. Aku rasa 10 brand kita nak buat hashtag dia sebenarnya. Hashtag name a few brand selain Super Sunday. Super Sunday, Abstract, Kuku Besi, Rare, Tarik Jeans, Peace Be Upon You. Peace Be Upon You, Ipoh. Ipoh. Alright. Masa tu dia dengan Urban Village. Apa lagi? Siapa lagi ya? Johor. Aku lupa lah nama. A few ada tu sah. dua lagi brand yang kawan Rare tak silap. Aku lupa lah, tapi ada lah. Tapi aku rasa dah 10 lah, 10 brand. So kita develop idea tu dekat Urban Village. Mula kita develop kita idea tu start dari sini. Kedai ni lah. Kita jumpa aku Fahmi dengan kursi. Apa nama, Adolf. So kita orang plan nak bangunkan local scene lah. Tapi kita guna hashtag. So dari situ kita start nak develop hashtag. Suddenly boom, meletup. Kita ada buat event masa tu. Start event tu adalah konflik sikit. Aku tak rasa macam aku setuju dengan beberapa isu plan lokal lah masa tu. Bila dia dah grow jadi event kot. Aku rasa bila dia jadi event, jadi macam persatuan macam tu aku rasa. So aku tarik diri. Since tu aku dah tak ambil pot pasal lokal lah. Tapi lokal lah tu grow lah. Grow tu sampailah ada orang hijack dia jadi account Instagram, hijack dia jadi brand. Dia dah grow sampai aku rasa dia dah jadi macam geli lah. Sebab ada orang hijack guna tu jadi as a private punya ni, personal punya ni. Sebab masa awal tu dia tak cipta jadi as a company. So dia dah jadi
dia terbiar. So bila benda tu terbiar, dia akan lost. Bila lost, dia akan jadi tak ada direction. Macam idea ni sebenarnya Lokalah ni based on Kickfest dekat Bandung. Okay, tahu. Aku pernah dengar tu. So Kickfest ni dia satu persatuan. So idea dia macam tu lah. Nak buat satu persatuan, tapi masa tu kita pun tengah nak naikkan brand. So dalam masa nak naikkan brand, nak buat juga satu event. So muda-muda lagi betul. Muda-muda otak pun masa tu tak kreatif sangat. So aku rasa tak apa sesuai. Sebab aku faham satu benda tu dia takkan pergi laju. Kalau laju dia mesti ada something. Kalau dia laju tapi ada establish company, establish persatuan, aku rasa dia secure. So kita boleh take legal action kalau siapa-siapa yang nak guna apa tu kan. So bila dah jadi macam tu, semua dah lost interest, tapi ada orang masa kau buat tu memang full crowd habis-habis. Sebab semua brand ada followers. Macam contohlah kata 10,000 masa tu dah start create followers. So yang lain akan take advantage. Tampaklah dah tak terkawal. Then bila dah banyak player, aku rasa dia akan ada lah sampah-sampah dia kan. So bila sampah-sampah ni mungkin dia relate, mungkin dia akan dia buat benda tu jadi tak best untuk player-player lama. So betul. kurang interest. So jadi semua dah malang report sampai ada aku rasa itulah penyebab dia bila idea pertama tu tak digarap, tak dihalusi dengan baik kan. So basically tu pasal Lokalah and kenapa dia macam mana dia naik dan macam mana dia jatuh kan. So satu benda yang jadi dalam Lokalah ni lah, dalam Lokalah event ni, I don't know whether it's true or not, but this is something yang for me, benda ni it's a typical tapi not a good thing yang happen dalam dunia fashion, which is plagiarism kan. So but plagiarism is a very big word for you to use kan? Sebab you are basically tunjuk sama di kau tiru barang gua Habib. Dia macam tu kan. So waktu tu dulu zaman Lokalah was 2013, 14, 15 dia around that lah. 2000 let's say ambil 2013 atau 2016 lah, waktu zaman Lokalah tu. So kau pernah hadap tak isu tu? Ataupun kau pernah pergi jumpa somebody yang satu lagi brand yang kau tiru design aku? Tu. Sebab you guys are big brand. I mean, walaupun kau cakap kau tak ambil pot kan, tapi diorang ambil pot pasal apa kau buat kan. So dia boleh je ambil, let's say lah, font Super Sunday yang macam ni ataupun design yang macam ni. Okay, aku nak sebab dia tak masuk Lokalah, kita ambil barang dia, pergi kita boleh buat untung lah, buat barang baik weh. So macam tu kan. So have you ever been, and kalau kau pernah pun, kalau tak pernah pun kan, if you hadap now, what would you do? Sampai sekarang ni plagiarism sampai sekarang, sampai hari ni, even paling later ni pun ada lagi kan. Memang ada lah benda tu macam unstoppable. Benda tu pada awal-awal ni memang aku bengang lah, memang sangat bengang macam kenapa kan. Tapi bila aku dah study dan aku rasa macam okey lah, ada sebab dia lah. Kenapa kau, sebab bila kau terlalu kuat, terlalu besar, terlalu loud, orang lain reflect kau kan. Cuma on legal action tu kita tak pernah go through sampai serious legal action lah. Tapi so far on daripada 2013 sampai sekarang, daripada start building brand tu memang non-stop. Ada je yang akan copy. I mean, from one big brand to another pun. I mean like you guys are big brand. Ada juga. Memang ada. And you haven't kau tak pernah rasa nak cakap ke kat dia? Ada yang cakap, ada yang tak cakap. Ada yang macam CP kan. Perli manis-manis lah. Dia macam aku tak rasa semua bodoh, tapi aku tak rasa semua orang baik. Kan? Ataupun aku tak rasa semua orang normal lah dong. Mungkin dia ada krisis kan? So jadi dia buat pusat macam tu kan. Aku rasa, tapi memang frustrated lah bila kau nampak benda macam tu berlaku kan. Sebab legal action kita, even kau bayar MyPo pun, dia orang pun tak boleh buat apa. Even dia macam unstoppable question ataupun so
dia boleh je cakap different, kau pakai font ni, aku pakai font ni, ataupun kereta kau panjang ni, kereta aku pendek sikit, for example lah. Boleh Sebab sikit je, sebab for example benda yang ni happen a few, I think last 2 years, benda ni the issue of kereta Saga tu lah kan. Saga, the design of Saga. There are some brands yang somehow they coincide kan. You design Saga, aku design Saga, this another brand design Saga. So like you guys pun ada sekarang ada Saga kan, kancil lah Saga. So it became an issue. So but itulah, it's everybody stick on one thing. Sebab kau tak boleh ubah Saga tu Saga kot kan. Macam kereta Malaysia, kenapa kau nak bising kan? Memang orang kata kau boleh ambil kereta lain banyak, tapi the significance of kereta lain tu tak sama dengan Saga kan. That's the story behind it lah. So it's understandable lah. And kau, kalau benda ni datang daripada mulut somebody so stature in the designing world pun kata benda tu kau tak boleh elak kan, but how you manage it is something that you only can do. So benda tu aku rasa everybody yang up and coming designers, even now yang designer ni pun benda tu diorang patut bear in mind lah kan. So macam mana pun pusing-pusing muka sama tak kau nak kena hadap. Betul lah, fashion design. Kau jumpa aku jumpa kau. Kau pergi KL Fashion Week ke apa, sama kau muka tu kan. Bukan je orang lain pun. Alright, so now kita tadi aku sebut KL Fashion Week. So kita nak cerita sikit pasal KL Fashion Week. So untuk for you guys punya information, Super Sunday since bila korang join KL Fashion Week? 2014 ke? Okay, 2014. Since 2014 ni the last iteration of KL Fashion Week is back into 2019. So tahun lepas with all the COVID and everything. So 2019 aku tak tahulah nak cakap dia pemenang ke apa. 2019 masa? 2019 aku dapat. Okay, aku correct me if I'm wrong, but I think it was back in 2019, in which you won the prize of getting to be sent to Milan for aku tak tahu untuk apa, tapi but getting to sent to Milan to observe the Milan Fashion Week lah kot kan. So macam mana? Ceritakan proses macam mana daripada kau boleh masuk KL Fashion Week sampai menang tu. Jadi 2014 tu kita masuk sebab di invite oleh KL Fashion Week lah. Sebab kita masa tu start engage dengan photographer fashion TTFGA. Sorry. TTFGA ni dia photographer fashion yang into fashion lah. So kita engage on every collection kita buat campaign dengan dia orang. Agency is it? Tak, dia artis lah. Artis lah. Okay. So dia banyak create kita punya campaign fashion. Kita memang minat nak tap to fashion, which is street fashion lah masa tu kan. And then diorang invite kita ke Fashion Week. And then next year ni 2015 diorang start masuk masa tu 2014 is mini Fashion Week, mini KL Fashion Week show dekat WK. And 2015 kita dapat main stage dekat KL Fashion Week Pavilion. So since then tu kita try to push on creative level lah. Sebab aku rasa KL Fashion Week dia platform actually KL Fashion Week ni relate to aku punya dream masa first time datang KL. Aku dari Batu Pahat. Aku datang KL 2005. So masa aku datang 2005 tu aku nampak masa tu Moda Fashion Week tu dekat Times Square. So aku rasa masa tu aku cakap aku nak buat satu brand yang one day aku boleh buat runway dekat stage ni. So tu aku one of aku punya dream lah. So 2015 tu dream tu come true lah. Okay, time aku nak establish aku punya creativity lah. So aku jadikan platform KL Fashion Week ni part of aku punya alter ego on brand. Brand aku mampu buat t-shirt untuk korang. Yes. Untuk streetwear untuk korang. Aku nak buat lain sebenarnya. Aku nak buat lebih gila daripada yang aku buat sekarang. Tapi aku tak ada platform. Aku nak tunjuk kalau aku nak jual barang ni, aku nak buat benda gila ni, aku tak rasa kau boleh pakai. Sebab aku tak nak kau pakai. Sebab aku rasa ini aku punya expression aku on taste aku on fashion. It's something yang macam hanya untuk runway. Hanya untuk runway. Yes, betul. Aku nak dia relate. Brand ni ada dia punya man behind the scene dia ataupun brand
core idea dia sebenarnya ada fashion sense. So once kau ingat fashion, kau ingat this brand. Yes, right. So Okay. tu one of a scope dia lah. So that's why aku apa nama? Go on for KL Fashion Week lah. Aku commit to KL Fashion Week. So dia orang pun berminat. So 2019 tu aku rasa impact dia sebab almost every KL Fashion Week aku rasa aku akan tak boleh senang tidur setahun. Serious? Hanya fikirkan pasal KL Fashion Week. So this tahun ni dah start ni? Tahun ni tak ada sebab dia digital. So digital aku tak join. Digital part aku tak rasa Okay. Tak ada. connection dia. Sebab aku on physical punya. Dia punya tu tak ada. Aku nak tengok, aku nak orang datang feel aku punya sound. Yes. Aku punya setup Yeah. kan. Aku nak feel actual. Tak nak digital. Aku traditional aku rasa. So every KL Fashion Week aku akan almost katalah bulan 8 tu lah. Start bulan 1 sampai bulan 8 tu aku akan tak cukup tidur. Aku memang nervous. Breakdown semua idea. Tukar. So selama 8 bulan tu. So memang pressure lah. KL Fashion Week ni memang pressure aku. So aku suka platform tu jadi sebab dia jadi platform aku bukan rasa selesa. So that's why aku buat. So 2019 tu aku rasa luck aku sebab aku rasa tu lagi impact sebab aku gunakan, aku ajak collaborate dengan aku rasa 4 orang penting pada pendapat aku on kreatif gen dekat KL ni. So aku combine diorang punya art untuk present art diorang dengan art aku on satu stage. At the same time lepas habis show tu aku buat blackout meet, which is photographer punya outing. Lepas habis show tu kita terus buat outing KL Fashion Week. So aku rasa tu So dengan with all the baju apa semua, they can take the pictures lah. Yeah. Right. Like editorial punya tu punya lah. Okay. So aku rasa tu antara achievement terbaik aku lah. Sebab aku rasa aku arrange banyak time tu dengan 2 event dengan banyak orang at the same day. So aku rasa tu that's why mungkin kot sebab dia menang. So dalam banyak-banyak baju waktu tu kan, which was your favourite? Yang tahun kau menang. Tahun kau menang. Aku rasa ada 4 lah, 5 lah, 5 collection yang gila sebab ada satu dengan helmet memang tu kita collaborate dengan Attack, artis kan, visual artist. Ada one dengan Mr. Book yang ada lukis pula tu. Okay, yang tu kena tengok. Yang tu kena tengok. Tu one of them. Gila, ada favourite aku lah. Then dengan Celik ada buat tu, dia pegang skateboard tu. Ada tulisan kaligrafi aku. Dia ada tulisan kaligrafi aku, ada satu series kaligrafi aku punya art lah. And then aku punya graph print dekat jacket. Yang tu nice tu. Yang tu aku shock aku rasa collection tu memang semua favourite aku dengan almost semua yang datang memang minat dengan semua collection tu. So aku rasa itu 5 yang terbaik aku dan 4 orang lagi yang buat dengan the rest yang aku curate. Jadi snail. Dan 12 dulu. Okay, so that is basically KFC. Okay, kau dihantar ke Milan, in which so you went and watched the Milan Fashion Week lah, basically. Bukan Milan Fashion Week dengan dia punya expo. Dia punya industri. Buat kasut, buat baju, any fashion punya line lah. On manufacturing dengan runway, tu yang aku study lah. And observe macam mana kau nak create craft, high craft daripada Milan. Sebab Milan ni terkenal dengan kasut. Kasut mahal, Gucci, LV, Prada semua datang daripada sana. So tu aku study macam mana nak dapat factory yang buat LV. Jumpalah orang industri yang buat semua benda tu. That is where they exposure give you lah. Alright. Okay, so hasil this is post KL Fashion Week. Kau dengar bunyi-bunyi daripada orang yang kata bosan lah Super Sunday, dia dah masuk KL Fashion Week, dia dah menang, maksudnya dia nak jadi high end fashion lah. Does that bothers you or you don't care because
you really want this to grow into that high fashion tapi affordable high fashion? Sebab this is something yang Jerry Lorenzo pernah cakap dalam podcast dia. He was asked, where do you see Fear of God? Kan? Because Fear of God is his brand. Fear of God. Oh, Fear of God for me is a luxury American brand, in which I want to put it the whole wide world, but you can access that brand from a wholesale store. Maksudnya kau boleh dapat kat Paksen, tapi dia memang high end. Mahal-mahal lah mampu kau, bukan macam aku nak bayar kan. Tapi dia nak buat high end. Are you going down that road, or ataupun kau memang KL Fashion Week adalah it stops there? Aku rasa KL Fashion Week is on the platform that I want to express myself. If let's say there is opportunity to expand this brand to high fashion, which is high affordable streetwear, why not? Tapi bukan ni. Dia just, itu adalah introduction saja. Kalau ada orang tanya bosan ke, apa yang berlaku kat KL Fashion Week, Di situ je. dekat situ je. What happens in KL Fashion Week stays in KL Fashion Week. Yes. Itu saja. Dia tak ada ke kesinambungan dia tak ada. Adalah few design macam contoh Saga, adalah few collection yang design yang ada dalam KL Fashion Week aku bawa keluar jadi basic collection. Tapi dia just basic, dia tak ada keluar extreme. Aku tak rasa ada trust on nak building high end brand. Sebab aku tak rasa aku ada access lagi sekarang. Maybe in future aku tak tahu. So maybe one day kau akan buat brand baru lain yang macam Ambush lah. Like Undercover Ambush, those are high brand yang tak logik lah sebenarnya harga dia, tapi it's high brand yang people respect and it is the streetwear punya definition. Alright, so what's next for KL Fashion Week pula? What's next for Super Sunday? Kau selain daripada masuk kedai banyak-banyak tu lah, you just release your youth collection, right? Yang bulan 1 itu kan. Strong Youth kan nama dia kan, Strong Youth. So that lookbook, that collection goes macam nak kata, dia adalah satu benda yang kau buat tiap-tiap tahun. Every year you gonna release your lookbook kan. So macam mana kau proseskan benda tu, dan apa seterusnya untuk collection tahun ni, kalau apa yang kita boleh expect daripada Super Sunday? Tahun ni ada banyak drop special lah pada aku. Dia lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ni akan ada lebih banyak outerwear, akan ada banyak lebih headgear, banyak artikel-artikel baru yang kita orang nak explore lah, nak try nak keluar kan. And maybe range baru untuk kids and family. Brand Super Sunday dia try nak explore next artikel yang kita orang tak pernah explore. So banyak benda yang baru yang kita baru nak explore, and next near future kita akan start expose more on serious collection or proper collection. So kau ada plan nak buat macam Supreme tak? Like SS21, FW21, like they release every 6 months they're gonna release the lookbook kan, tapi bila drop tak tahu kan. So are you planning to go on that road ke kau memang macam tu lah, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kau keluar kan? Alright, okay. So this is a question aku tanya Fahmi juga, aku tanya Abstract, aku tanya Prim. Kau rasa brand kau satu hari akan masuk tak kedai-kedai macam Paksen, Padini sebab dia bawa brand dia sendiri, Paksen, like all this wholesale store kan, atau material store yang shock kat sebenarnya shopping sebenarnya. Kalau kau tahu mana nak cari, sebenarnya benda-benda tu shock je shopping kan. Do you see your brand masuk tempat macam tu, ataupun kau rasa dia orang takkan appreciate what you're doing? Aku rasa aku kurang trust dekat multi-label store. In Malaysia lah. Sebab tak banyak multi-label store kat Malaysia yang willing to buy wholesale. Mostly consignment. Mostly untuk local brand grow lebih besar, dia perlukan banyak multi-label store yang support, which is buying wholesale. Mostly like multi-label store yang support most of international brand, they buy wholesale and then they selling punya kedai lah kan. But cerita Malaysia lain.
tak semua mati label store ambil Banyak local brand as a brand. wholesale. So mostly consignment. So in return dia orang return kau punya sales lambat, so untuk rolling lambat. So dia perlukan, aku rasa trust brands pasal dia just focus on dia punya own store. Sebab belum ada lagi, sebab contoh dekat Bandung kat Indonesia kan, brand dia orang grow sebab banyak mati label store ambil buy wholesale. So dia boleh grow cepat, dia boleh set up whole collection cepat, dia boleh grow on production pattern. So that's why company grow. Macam dekat Malaysia, untuk brand grow cepat, which is banyak lah. Kalau yang boleh grow tu mean dia ada certain budget yang bagus, and then dia boleh grow. Tapi depends on industry, dia tak boleh grow sebab tak ada mati label store yang willing to sebab buying power, maybe buying power belum kuat, maybe exposure belum kuat, maybe awareness tu belum kuat. Maybe next 10 years aku tak sure, tapi mungkin akan ada mati label store yang beranak-anak. Sebab sana dekat Bandung, dekat which is luar lah, dia grow sebab banyaknya mati label store yang willing to ambil brand. Betul. Kalau kat Jepun apa kedai dia macam Mercari itulah, macam dia ada physical store dia, in which dia beli je. Kau apa Ambush tak apa aku beli. Aku beli memanglah Ambush ada nama, but still dia local brand, for them it's a local brand. Kita ambil then we'll sell it on our ni, just to show that benda ni boleh happen. So tu cerita. Kita ambil cerita pasal KL Fashion Week, we tell the story about ni. So what is your new project yang paling dekat? Selain daripada buka tadi kau dah cakap kau nak buka dekat Melaka. So for the brand, apa projek paling dekat sekali? Paling dekat sekali adalah Raya lah. Raya And then Raya ada collection lah. Raya ada collection. Raya ada drop baru. And then maybe KL Fashion Week digital. Itu pun antara benda yang kita tengah look up. And then expanding new store lah. Mostly basic. Okay, alright. So we nearly reaching the end of our interview dah. Okay, so kita dah tahu what Supersonic is going to do next, what are the challenges, how did you get into KL Fashion. Sebab orang ingat KL Fashion Week ni dia cuma untuk designer macam Razman Rozaini, you know, Razman Rozaini, all this big apa Jovan Mandigi yang untuk tunjuk dia orang punya collection kan. So but you is a different story because you guys are satu jalan yang memang lain terus kan. So okay, nak tanya kau lah kan, sebab kita ni Overload Podcast ni sebenarnya we based on sneakers and sports, but now we are expanding towards all the streetwear and yalah brand-brand dekat Malaysia. So kau tadi awal-awal kau kata kat aku sebelum interview, you are not that type of sneaker guy, memang specific punya sneaker guy. Tapi mestilah main sneaker because you are from B-boy and you are fashion as well kan. So nowadays apa kasut go to kau? Go to kasut slipper. Kasut go to aku Adidas, Air Force, Jordan 1. Jordan 1 Hai. Hai. Lu tak? Lu nak tapi tak dapat. Aku nak SB tapi aku tak jumpa lagi. Belum jumpa lagi yang mana yang Ngamah. Ya, ngamso ya. Betul. Susah juga sebab aku tak tahu, aku bukan dalam scene ni kan. Aku mana aku nak cari. So kau ingat tak first kasut kau apa? First kasut aku Superstar. Adidas Superstar. Hitam putih? Putih biru. Kalau stripe biru lah. Tu kasut B-boy gua. Tu first kasut B-boy yang kena balik cikgu sekolah. Cikgu disiplin aku sebab aku bawa kasut tu datang sekolah. Siap ada sign daripada Malik. Aku dapat sign daripada Malik. Itu betul flex bang. Itu betul flex. Pergi sekolah pakai Adidas Superstar. Power. Alright. Okay, so what's your favourite sneakers of all time? Aku suka kasut. Aku rasa kompleks juga soalan tu. Susah tu. Untuk orang macam aku susah tu. Untuk orang macam aku yang memang hari-hari main kasut dia macam susah. Tapi itulah untuk kau.
Dia lagi lah dengan B-Boy Nature ni. Payah weh. Aku rasa banyak. Aku rasa banyak. Cuma sekarang lah aku rasa boleh bagi jawapan sekarang. Aku rasa aku suka apa nama? Travis Scott ni Jordan. One yang coklat tu. One coklat. Coklat. Aku rasa aku suka tu. Itu lah antara yang current lah, yang latest lah. Dengan aku rasa SB of all time aku rasa tak ada lah. Sebab aku berubah. Tak static. Ada time aku suka kasut perit. Ada aku suka experimental punya designers. Macam Sakai. Aku suka juga Sakai tu. Tu kata one of aku punya. Aku rasa aku boleh letak Sakai lah. Sakai tu lah. Dia lagi dengan dia baru keluar version 2.0 dia kan. Ya, aku rasa dia 2.0 tu pun shock agak. Dia best lah. Aku waktu Sakai tu, dia kasut tu ni, aku tak tahu kau tahu tak lah. Sebab dia ni Sakai ni dia delay banyak kali tau. Delay banyak kali gila. Jadi dia patutnya drop January 2019. It was delayed until March. And then April. Bila April tu, aku plan nak beli dia dekat Jepun. Aku pergi Jepun sebab nak tu. Sebab aku tahu dia orang punya stok lagi banyak. Kan? Lepas tu dia delay. Hari aku book 2 hari lepas aku book tiket nak pergi Jepun, dia announce delay. And then dia delay until Julai. So bila aku pergi Jepun dekat Harajuku tu, ada tu kedai dia dapat early pay. Aku tak tahu budak-budak tu macam mana dia orang tu kan. Dia ada kedai. Kalau kau ada kedai kat Harajuku, of course lah kau memang kenal somebody, you are a player in the game lah kan. He was selling for 7k. Aku cakap kat orang sebelum tu aku cakap, kasut ni cantik, tak kisahlah kalau apa pun. Merah, dia kan merah, hijau, lepas tu dia putih. Tapi time tu dia keluar merah dengan hijau lah. Dia yang OG colorway kan. Aku cakap kat dia orang, kasut ni cantik, mana ada orang nak pakai weh man. Kasut double lapis kan, dia piring gitu kan. Piring gitu kan. Kasut double, serius. Kau tengok, kalau aku dapat ni, aku tuang mak duit tak apa lah kan. Tapi sekali semua orang kata tak ada. Sekali betul dah drop benda tu. Sekarang antara kasut yang paling mahal lah. Antara itu mahal lah. Dia nak dia orang cari. Dia cari. Dia tak adalah mahal. You 2.5 3k baru tu mahal lah. Tapi macam it's so well sought kan. So being sought by people. Saya macam kalau kau post tak dalam Facebook ke apa, sekejap je dia. Kau tak boleh tahu dia macam tak apa. Dia memang dia cantik. So okay lah, Sakai lah. Especially sebab dia nowadays designers and sneakers are lately ni memang tak logik lah. So baru ni aku dah ada contender kasut of the year aku. So Louis Vuitton times Lucian Clark. Dia collab dengan Lucian Clark. Lucian Clark kau tahu? Lucian Clark ni skater. Baru dia. Skate shop skate shoes. Dia skate shoes. Aku tak pernah suka designer brand. I hate designer brand. Tapi bila aku tengok tu, cakap, alah, kenapa dekat dia? Kenapa? Kau malah dekat Nike ke? Kau malah dekat Adidas ke? Aku akan beli. Kau malah dekat LV. It goes everything what I say. Tapi tu lah macam, tapi memang elok lah. I mean, sebab usually you see all these designer shoes, dia macam kau rasa boleh pakai ke kasut ni? That is the question that's being asked to you. But actually that shoes defies it all. And especially bila LV boleh turunkan dia punya ego untuk collab dengan skater, it's like, oh, this is something else lah. And it means a lot to the streetwear scene especially kan. So tu lah, tu contender kasut of the year aku lah. Tapi aku tak tahu lah, nanti mana tahu hujung-hujung tahun ni ada orang lain keluar kan. Tapi tahun ni aku dah ada lah punya. Alright, so before we end our interview, this is tradition sikit lah dalam Overload Podcast Malaysia, in which we ask some quick fire question. Quick fire question ni senang je. Aku sebut satu perkataan. For example, aku sebut basikal BMX. For example lah, BMX bike. First word yang datang kat kepala kau, itulah jawapan dia. Kau je sebut je apa benda yang terlintas kat kepala kau. Alright? Okay. So this is a few question. Alright. So first things,
Travis Scott or Sakai? Travis Scott. Travis Scott. If you have a choice to do back again, B-boy ke graffiti artist? Graffiti artist. Okay, ni pendapat kau pasal brand Abstract. Since you are a good friend with Fahmi, okay, Abstract. Apa yang kau fikir kalau aku sebut Abstract? Genius. KL Fashion Week. Dream. Super Sunday. DNA. Overload Podcast. Okay, thank you. So that is all from us today. We are so grateful for Kayo for joining us today, and this has been an honor. And we're sorry taking your time a lot. So we hope to see you again in another episode of Overload Podcast Malaysia. So if you guys haven't liked, subscribe, so please do so. And once this video is out, you can share it to all your friends, and you guys can know the story behind one of Malaysia's biggest brand, which is Super Sunday. So until next time, guys, I'm Firman, he's Kayo, and we are from Overload Podcast Malaysia. Ciao. Ciao, bro.